Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Sementara kita menunggu peserta-peserta yang lain yang insya-Allah yang akan turut serta, kita buat sedikit ulang kaji iaitu pada warna diagram hijau B. Warna hijau B. Berkenaan dengan isim, yang mana isim ini dibahagikan kepada dua kerangka utama, iaitu dari sudut bilangan, bilangan item dan juga jantina. Bilangan dibahagikan kepada tiga, satu mufrad, mufradun, satu item, kemudian musanna, dua, kemudian jamak. Jamak ni 3 dan lebih lah, 3 dan ke atas. Kalau musanna 2 orang, 2 kereta, 2 pen musanna. Mufrad 1. Kemudian jamak ni dia bahagikan kepada 2, satu salim dan satu lagi taksir. Baik. Kemudian dari sudut jantina dibahagikan kepada 2. Satu muzakkar lelaki, satu muzakkar berkenaan dengan jantina lelaki dan muannas jantina perempuan. Itu pembahagian dari sudut bilangan dan jantina. Yang kedua adalah dalam kalimah isim ini yang mana dijuruskan kepada bilangan dan jantina, dibahagikan kepada 2, satu kalimah yang menerima tanwin, iaitu pertama kalimah yang menerima tanwin. Menerima tanwin maksudnya baris 2 di hujung. Dan satu lagi adalah dia tidak menerima tanwin tetapi dia ada menerima ganti tanwin. Menerima ganti tanwin. Jadi yang menerima ganti tanwin ini dia tidak ada tanwin. Cuma dia ada huruf yang menggantikan tanwin iaitu huruf nun. Iaitu apa? Huruf nun lah. Nun. Sebab tanwin ini asalnya adalah nun yang sakinah, nun yang mati. Kita bunyi nun tersebut. Muslimun, contoh. Muslimun, muslimin, musliman. Walaupun memang kita bila sebut bunyi nun, tetapi dari sudut penulisan tidak ada nun. Muslimatun, muslimatin, muslimatan. Ini ada alif dan ta. Muslimatun, muslimatin. Kalimah yang lain buyutun, taksir, buyutun. Buyutun. Kita dengar bunyi nun. Buyutun, buyutin, buyutan. Tetapi dari sudut penulisan tidak ada nun. Cuma dia baris 2 di hujung. Dan ada satu lagi, ada huruf nun. Muslimah ni ada alif nun. Yang ini pertama. Yang ini. Muslimah, muslimani.
muslimaini. Ini semua nun-nun ini adalah ganti kepada tanwin. Okay, muslimatani, muslimataini, muslimuna, muslimina. Okay, semua yang ini ada nun-nun ni adalah dia merupakan ganti kepada tanwin. Bila ada ganti kepada tanwin, dia tidak perlu bertanwin lah. Tak perlu baris dua di hujung. Okay, dia ada nun sahaja. Dia ada nun yang menunjukkan ganti kepada tanwin. Okay. Jadi di sini kita dapat membahagikan pula satu kalimah yang mana ia menerima tanwin dan kalimah yang tidak ada tanwin tetapi dia mempunyai nun ganti kepada tanwin. Baik. Seterusnya kita akan melihat kepada kenapa kalimah ini ada sebahagiannya dibacakan dengan baris depan. Muslimun kadang-kadang dibaca dengan muslimin, kadang-kadang dibaca dengan muslimat, muslimatun, kadang-kadang dibaca dengan muslimatin, kadang-kadang dibaca dengan muslimatan. Dan kalau kita tengok, lihat musanna pula, macam mana musanna ni dia ada alif nun, kadang-kadang ya nun, muslimah ni, muslimah ini. Waktu bila kita nak gunakan muslimah ni dan waktu bila yang kita nak gunakan muslimah ini. Ataupun waktu bila nak gunakan muslimata ni, muslimata ni, ataupun muslimata ini. Okay, ataupun nak gunakan muslimuna, jamak salim. Muslimuna ataupun muslimina ataupun muslimatun, muslimatin. Jadi di sini dia ada kaedah lah. Okay, muslimatun, muslimatin. Baik. Dia ada kaedah-kaedah dia. Jadi bermaksud di sini apa yang nak saya bawakan iaitu setiap kalimah isim apabila kita meletakkan dia pada suatu ayat, okay, dia mempunyai kedudukan. Okey, setiap kalimah isim yang ada pada ayat dia mempunyai kedudukan. Okey, mempunyai kedudukan. Kedudukan. Okey, sama ada kedudukan depan ataupun atas ataupun bawah. Okey, bawah. Maka kedudukan ini, kedudukan isim ini dibahagikan kepada dua. Macam mana kita nak menetapkan sesuatu kedudukan pada isim? Sama ada berdasarkan baris ataupun berdasarkan huruf. Kedudukan sini. Kedudukan ini sama ada diketahui berdasarkan baris. Nampaklah baris tu, baris depan, kedudukan depan. Baris atas, kedudukan atas. Baris bawah, kedudukan bawah. Ataupun dengan huruf. Yang ditentukan dengan baris ni, pada carta ini, pada gambar rajah ini, kalimah isim yang ada tanwin. Yang ada tanwin tu, kalimah ini dia menerima dia ditetapkan kedudukannya dengan baris. Kalau huruf, kalimah yang ada ganti daripada tanwin. Yang ada ganti daripada tanwin. Apa ganti daripada tanwin nun? Yang ini ditentukan dengan huruf. Iaitu huruf nun. Yang ini ditentukan dengan huruf. Maksudnya dengan huruf itu kita tahu kedudukan depan atau atas atau bawah. Baik. Kita lihat satu persatu. Ini kita dah pecah semua dah. Sedetail-detailnya lah. Okay, kita lihat satu persatu. Mufrad muzakkar. Mufrad satu. Item muzakkar lelaki. Jadi di sini kalau kita lihat muslimun, muslimin dan muslimat.
Okay, bila kita buat ayat ni lah baru kita akan tetapkan sama ada dia kita kena baca baris depan ke muslimun ataupun baca baris bawah muslimin ataupun baca baris atas muslimat. Okay, muslimun, muslimin dan musliman. Maka muslimun ini, perkataan mufrad muzakkar ini kedudukannya ditentukan oleh baris. Kalau baris depan memang kedudukannya depan. Kalau baris bawah kedudukannya bawah. Kalau baris atas kedudukannya atas. Okay, jadi kalimah muslimun mufrad muzakkar ini iaitu kedudukannya ditentukan oleh baris. Okay, samalah. Jadi kita kena lihat perkataan muslimun dahulu kerana mufrad muzakkar ini lebih kurang boleh saya katakan dia sebagai asas kepada ayat, asas kepada kalimah lah. Sebab kalimah yang lain dia akan berlaku perubahan. Contoh mufrad muannas seorang lelaki, seorang perempuan. Mufrad muannas muslimatun. Dia ada ta di sini. Ta menunjukkan perempuan. Okay. Apabila kalimah yang boleh dikongsikan dengan lelaki dan perempuan, maka kalimah perempuan mesti ada tanda yang menunjukkan perempuan. Okay. Muslimatun, muslimatin, muslimatan. Muslimatun pada kedudukan depan, muslimatin baca dengan baris bawah pada kedudukan bawah, muslimatan dibacakan dengan baris atas pada kedudukan atas. Yang ini ditentukan oleh baris juga. Okay. Baik, seterusnya musanna. Okay, musanna ini kita lihat muslimah ni. Okay, macam mana nak buat kalimah musanna? Salin semula daripada kalimah mufrad muzakkar muslim tambah alif nun kat belakang. Dan tambah atau tambah ya nun di belakang. Muslimah ni ataupun muslimah ini. Okay, muslimah ni atau muslimah ini. Okey, jadi apa yang bertambah di belakang ni alif nun. Kita kena tahu sebab apa ditambahkan alif nun di belakang muslimah ni. Jadi nun kita dah tahu bahawa ia adalah ganti kepada tanwin. Okey, dia adalah ganti kepada tanwin alif. Untuk apa ditambah alif ini? Pertama, alif ini menunjukkan dua orang. Menunjukkan kepada dua orang. Okay, alif ini juga menunjukkan kedudukannya depan. Okay. Sebab dan kalau kita faham alif ini sebagai menunjukkan kedudukan depan, kalimah musanna ini, musanna muzakkar, kedudukannya ditentukan oleh huruf. Jadi alif itulah yang memainkan peranan dalam menetapkan ia kedudukan depan. Dan alif juga mempunyai peranan yang menunjukkan bahawa musanna ataupun menunjukkan kepada dua orang. Okay. Yang satu lagi muslimah ini. Muslimah ini ada ya dan nun di belakang. Okay, kita tahu ya dan nun di belakang. Nun ganti kepada tanwin selesai ya. Ya menunjukkan apa? Dua orang juga. Dan ya menunjukkan kedudukan atas atau bawah. Dikongsikan sekali. Okey, ini menunjukkan bahawa kedudukan depan merupakan kedudukan yang paling penting dalam bahasa Arab. Okay, kerana kedudukan depan itu adalah digunakan pada rukun bagi ayat. Nanti kita akan belajar tentang rukun bagi ayat. Kalau tak ada kedudukan depan, susah. Ayat tu tidak memberi faham. Okay. Jadi kedudukan atas dan bawah ni penting juga. Tetapi dia tidaklah sepenting kedudukan depan. Di atas bawah ni sebagai pelengkap bagi ayat. Okay, kemudian kita lihat kepada musanna muannas, dua perempuan. Okay, kita hanya salin sahaja muslim tambah ta alif nun. Muslimatani / muslimataini. Okay, muslimatani / muslimataini. Okay, jadi muslim kita tahu ia adalah kalimah asal menunjukkan Muslim, Islam. Ta alif nun. Ta alif nun. Okay. Ta, untuk apa ditambahkan ta? Ta menunjukkan perempuan. Okay. Kerana bila kalimah ini kalimah milik perempuan, maka ia mesti ada tanda yang
mewakili perempuan. Okay, pertama. Kemudian alif dan nun. Okay, nun ganti kepada tanwin. Okay, nun ganti kepada tanwin. Yang kita nak bincangkan alif. Kenapa tambah alif juga kat sini? Okay, alif pertama menunjukkan dua orang. Alif menunjukkan kedudukan depan. Kedudukan depan. Muslimatan ni. Okey. Seterusnya slash taini, tayanun. Okey, tayanun. Kenapa tambah tayanun? Okey, ta menunjukkan perempuan. Okey, selesai. Kerana kalimah ini adalah menunjukkan sifat perempuan. Okey, muslimataini. Kemudian nun ganti kepada tanwin. Okey, kemudian huruf ya. Ya ni untuk apa ya? Pertama, ya ini menunjukkan dua orang. Ya juga menunjukkan kedudukan atas dan menunjukkan kedudukan bawah. Okay, atas atau bawah lah. Menunjukkan kedudukan atas atau bawah. Dikongsikan atas dengan bawah ni pada tanda yang sama. Tai ini. Kedudukan depan dia bersendirian. Okey, ta ni alif nun. Okey, selesai. Okey, seterusnya Ustaz nak tanya, kalau musanna, ya. kalau kita seorang lelaki dan seorang perempuan, kita pakai muslimani, is it? Ya betul. Kalau lelaki dan perempuan, dua orang, lelaki dan perempuan, maka kita akan menggunakan muslimani. Menggunakan perkataan lelaki. Okay, kalau dikongsikan lelaki dan perempuan, kalimah apa yang nak digunakan? Okay, nak digunakan muslimatani ke ataupun muslimani, kita gunakan muslimani. Kita akan menangkan lelaki. Okay, kita akan menangkan lafaz lelaki apabila ada dua jantina yang berbeza pada satu kumpulan. Okay, dalam kumpulan itu ada dua orang je, okay, lelaki dan perempuan, maka kita akan menggunakan muslimani. Kemudian muslimuna, okay, jamak salim. Apa maksud salim? Okay, kita lihat kepada jamak salim. Cara nak sebut dia, kita sebut jamak dahulu. Kemudian kita sebut muzakkar, jantina. Kemudian kita sebut salim. Apa maksud salim? Salim maksudnya sejahtera. Okay, sejahtera dan selamat. Okey. Salim ini, sejahtera dan selamat ini adalah dilihat dari sudut mufrad dia. Contohnya muslimuna, okey, muslimuna ataupun muslimina diambil daripada perkataan muslim. Okey, diambil daripada perkataan muslim, cuma tambah waw dan nun atau ya dan nun. Maka perkataan muslim itu mufrad, kalimah mufrad. Maka kalimah mufrad dia selamat dan sejahtera, tak rosak. Bila kita nak buat kepada jamak salim, perkataan mufrad dia masih lagi selamat. Muslim, mim, sin, lam, mim masih lagi kekal. Tambah waw dan nun. Jadi kekal mim, sin, lam, mim itulah yang dinamakan selamat dan sejahtera perkataan mufrad ni. Cuma tambah waw dan nun atau tambah ya dan nun di belakang. Itu panggil salim. Okay, kalau taksir pecahlah, rosak. Rosak kalimah mufrad dia. Okay, jadi di sini jamak muzakkar salim, mim, sin, lam, mim tambah waw dan nun slash ya dan nun. Kenapa tambah waw dan nun atau tambah ya dan nun? Kenapa tambah begitu? Maka nun kita dah tahu bahawa ia adalah ganti kepada tanwin waw. Okay, waw menunjukkan ramai. Waw juga menunjukkan kedudukan depan. Okay. Kemudian ya nun muslimina, muslimina, kenapa tambah ya dan nun di belakang? Okay, pertama nun kita dah tahu dia adalah ganti kepada tanwin. Okay, huruf ya. Ya ni menunjukkan ramai. Ya juga menunjukkan kedudukan atas atau bawah. Okay, maka kalimah ini kedudukannya ditentukan oleh huruf.
samalah. Pada tadi muslimatan ni pun kedudukannya ditentukan oleh huruf. Okey, selesai untuk jamak muzakkar salim, kita berpindah kepada jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim, jamak dahulu, kemudian sebut muannas, kemudian sebut salim. Jamak muannas salim tambah alif dan ta di belakang. Muslimatin atau muslimatun. Dua je baca dia, tun ataupun tin. Tambah alif dan ta. Okey, kenapa tambah alif dan ta? Tambah alif dan ta untuk menunjukkan ramai perempuan. Alif dan ta menunjukkan ramai perempuan. Okey, kenapa baris depan muslimatun? Okey, muslimatun kerana ia adalah menunjukkan kedudukan depan. Okey, tin. Baca baris bawah. Kenapa baca baris bawah? Muslimatin. Waktu bila nak gunakan muslimatin? Pertama, pada kedudukan atas atau pada kedudukan bawah. Okey. Tun dan tin. Jadi, muslimatun ini kedudukannya ditentukan oleh baris. Okay. Kerana dia menerima tanwin. Muslimatun, muslimatin. Okay. Tapi kalau ada alif lam, tak ada tanwin lah. Al-muslimatu, al-muslimati. Kalau ada alif lam. Jadi kita bincang di sini adalah kalimah yang tidak ada alif lam. Maka dia ada tanwin lah kalau tidak ada alif lam. Baik, seterusnya jamak taksir. Jamak taksir maksudnya jamak pecah. Apa yang pecahnya? Seperti mana saya jelaskan tadi, untuk kita membina kalimah jamak adalah dipandukan ataupun dilihat daripada kalimah mufrad. Kalimah satu item. Untuk kita jadikan jamak plural, kita lihat kepada singular dia, mufrad. Okey, jadi di sini perkataan yang saya pilih buyutun. Okey, buyutun saya pilih merupakan jamak taksir. Okey. Jadi macam mana kita tahu dia jamak taksir? Mudah sahaja. Pertama, kalau kita lihat tak ada waw dan nun di belakang, tak ada ya dan nun di belakang, tak ada alif dan ta, dia adalah jamak taksir. Okay, itu pertama. Okay, jadi untuk kita faham tentang pecah ini, taksir ini adalah kita melihat kepada kalimah mufrad dia, baitun. Kalimah mufrad dia adalah baitun. Sebuah rumah. Baitun. Dijadikan jamak buyutun. Jadi di sini telah berlaku perubahan yang besar. Kalau kita lihat perkataan huruf yang pertama, huruf ba, okay, untuk jamak baris depan, bu. Yang ini baris atas, ba. Sudah berlaku perubahan. Okay. Kemudian ya, untuk mufradnya mati. Untuk jamak taksirnya berbaris depan, yu. Okay. Kemudian terus huruf ta. Untuk mufrad. Okay, untuk mufrad. Untuk jamak pula ada huruf waw dahulu. Okay, kemudian ta samalah buyutun. Maka di sinilah yang disebut sebagai pecah. Kerana perkataan mufrad dia dan perkataan jamak dia telah berlaku perubahan, seolah-olah kita pecahkan kalimah mufrad ini dan kita bina dalam bentuk jamak buyutun. Okay, jadi di sini kalau kita lihat dia ada perkataan buyutun, buyutin dan buyutan. Okay, ini menunjukkan pada kita membaca buyutun pada kedudukan depan, bila kita membaca buyutin kedudukan bawah, buyutan pada kedudukan atas. Kerana apa? Jamak taksir ini ditentukan oleh baris. Okay, jadi selesailah perbincangan berkenaan dengan kalimah isim yang dibahagikan dalam dua keadaan yang penting, iaitu bilangan dan juga jantina. Cuma saya panjangkan lagi perbincangan ini pada kedudukan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, biasakan perbincangan kedudukan isim pada ayat. Nanti bila kita menganalisis ataupun kita belajar bab dia, itu lebih mudahlah kerana kita biasa mendengar
kedudukan depan, atas atau bawah. Dan adalah nama-nama dia, depan ni dia panggil marfu', atas mansub, bawah majrur, yang itu saya akan memperkenalkan sedikit demi sedikit nanti. Baik, kita masih lagi pada perbincangan, kita masuk kepada ayat Quran. Kita masih lagi pada isim zaraf. Isim zaraf. Apa maksud isim zaraf? Dia kata nama ruang, ruang masa dan ruang tempat. Okay, kita lihat dahulu untuk ulang kaji sedikit berkenaan dengan isim zaraf. Jadi dua, satu isim zaraf makan. Okay, isim zaraf makan iaitu kalimah-kalimah yang menunjukkan ruang. Makan maksudnya tempat. Okay, ruang, zaraf ruang, makan tempat. Saya bacakan sahaja untuk kita ingat semula. Okey, baik. Antara kalimah-kalimah yang digunakan untuk isim zaraf makan. Isim kata nama, zaraf ruang, makan tempat. Okey, contohnya adalah amama depan, wara'a khalfa belakang, fawqa atas, tahta bawah, yamina kanan, shimala kiri, tilqa'a bertentangan, haula sekitar atau sekeliling, dakhila dalam, kharija luar, janiba tepi atau sebelah. Baik. Kemudian wasata iaitu tengah, aqsa hujung atau ceruk, baina antara, anda di sisi, lada di sisi, ladun di sisi, khilala di sepanjang, syatra ke arah, ma'a bersama, haitsu di mana-mana. Itu isim zaraf. Nah, Ustaz, saya tanya di sisi sampai 3, apa? Enda, lada, ladun. Dia mungkin boleh saya katakan dia sebagai kalimah sama erti. Dia kadang-kadang kalau kita baca indah, dalam syarahan dia lada, dia macam tu. Bermaksud lada, benda yang sama je. Cuma dia kalimah yang sama erti. Indah, lada, ladun. Macam tu. Kadang kalau kita baca lada dalam syarahan ataupun tafsiran lada, iaitu dengan maksud indah di sisi. Selalunya macam tu. Okay. Dia sama sahaja. Baik. Kita lihat kepada satu lagi. Isim zaraf zaman. Okay. Isim zaraf zaman. Yang mana isim zaraf zaman ini dia menjurus kepada kata nama yang menunjukkan kepada ruang masa. Okay. Ruang masa. Okay. Zaman maksudnya masa, zaraf ruang, isim kata nama. Okay, pertama sa'atan, masa, suatu masa, sa'atan. Dan sa'atan ini juga menunjukkan saat, masa yang paling singkat di dalam nama-nama masa. Okay, kemudian yauma, hari, syahra, bulan, ama, tahun, bukratan, wadatan, pagi, asilan, asyian, petang, laila, malam, ghadan, esok, amsa, semalam, hina, ketika, qabla, sebelum, ba'da, selepas. Qabliyah, ba'diyah. Itu diambil pada qabla, ba'da. Al-an, sekarang, id, ketika, iza, apabila, lama, tatkala, abadan, selama-lamanya, kullama, setiap kali, amadan, satu tempoh. Ini merupakan isim-isim yang menunjukkan kepada ruang waktu. Okay, ruang waktu. Baik. Kita lihat kepada kita punya surat 87. Masuk kepada 87.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yad'una rabbahum bil ghadati. Okey, bil ghadati. Apa maksud ghada? Pagi. Okey, ghadati pagi. Menunjukkan kepada kita masa. Maka dia adalah isim zaraf zaman. Baik. Okay, yad'una rabbahum bil ghadati. Okay, pendek saja dia potong. Sebenarnya ada ayat ni di tengah-tengah sebenarnya. Tapi tak apalah sebab kita nak melihat kepada perkataan ghadati. Bil ghadati. Baik, pertama yad'u. Okay, dalam bahasa Arab ni kita ikut daripada daripada apa panggil keratan potongan ayat Al-Quran yang diambil. Okay. Dalam bahasa Arab ada kalimah yang mana dimulakan dengan fi'il, fi'il, dan ada juga ayat dimulakan dengan isim, okay, dan ada juga ayat yang dimulakan dengan haraf jar. Okay, haraf jar. Okay, maka di sini, kalau ayat di sini adalah ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okay, kerana yad'una adalah kalimah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Maka apabila kalimah ataupun ayat yang mana dimulakan dengan fi'il, kita mesti mencari pelakunya. Siapakah yang melakukan perbuatan yad'una? Okey, dia fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Iaitu dia ada huruf ya di hadapan. Dia ada sama ada alif, sama ada huruf ta di depan, sama ada huruf nun di depan, sama ada huruf ya di depan. Ini kalau fi'il mudhari'. Cara kita nak mengenali fi'il mudhari'. Yad'una menyeru. Menyeru. Okay. Siapa yang menyeru di dalam kalimah ini, dalam perbuatan ini, huruf waw. Waw ini adalah pelakunya. Waw ini menunjukkan ramai. Sebab itu diterjemahkan dengan orang-orang yang menyeru. Okay. Ataupun sedang menyeru oleh orang-orang. Oleh mereka pun boleh. Okay. Jadi mereka, orang-orang diterjemahkan di sini adalah daripada perkataan waw. Perkataan waw itu menunjukkan ramai. Okay. Yad'u menyeru. Okay. Yad'u menyeru. Menyeru di sini bermaksud solat. Okay. Bermaksud solat ataupun ulama mengatakan zikir ataupun doa. Yad'u. Dan yad'u ini saya tinggikan sikit kita punya penjelasan tentang yad'u ni. Dia asalnya yad'u, dia ada dua waw asalnya. Yad'u, yad'una. Dia asalnya macam ni. Yad'u, ada dua waw. Okay, apa maksud dua waw di sini? Pertama, waw yang pertama adalah asal kalimah. Asal kalimah. Maksudnya huruf ini huruf asal bagi kalimah yad'u. Okay, waw di sini ramai. Tetapi oleh kerana bertemu dua waw dan dua-dua waw ini adalah waw dipanggil huruf sakit. Huruf sakit, maka dari sudut ilmu bahasa Arab dia akan buang satu. Mana satu nak buang? Waw pertama ke waw yang kedua? Jadi waw yang kedua dia tak boleh buang. Sebab apa tak boleh buang? Kerana dia menunjukkan pelaku. Ramai ini pelaku. Maksudnya orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala tu ramai. Maka ramai itu tak boleh buang. Nak kekalkan pun tak boleh. Nak kekalkan waw pertama dengan waw kedua pun tak boleh. Kerana apa? Kerana kedua-duanya huruf sakit. Berat orang Arab nak menyebutnya. Maka di sini dia buang huruf waw yang pertama dan dikekalkan huruf waw yang kedua. Okay, waw yang kedua ni menunjukkan pelaku. Jadi orang ramailah yang menyeru. Okay, siapakah orang ini?
Jadi, kalau kita lihat dalam tafsiran para ulama, orang yang menyeru kepada Allah ini merupakan orang-orang mukmin. Tetapi mereka ini dipandang hina oleh sebahagian pembesar-pembesar Quraisy. Mereka ini sentiasa, sebab fi'il mudhari' kan, fi'il mudhari' ni dia menunjukkan perbuatan yang sentiasa berlaku. Jadi orang-orang ini dia adalah orang yang hampir kepada Allah. Okey, sahabat-sahabat Rasulullah yang hampir kepada yang menghampirkan diri kepada Allah Taala, sentiasa menghampirkan diri kepada Allah Taala dalam bentuk zikir, dalam bentuk salat, dalam bentuk berdoa kepada Allah Taala. Tetapi mereka ini dipandang hina oleh pembesar-pembesar Quraisy. Jadi pembesar Quraisy ini dikata, kalau kami nak duduk dengan engkau Muhammad, kau kena halau dahulu mereka yang menyeru kepada Allah pada waktu pagi. Kau kena hindarkan dahulu, barulah kami duduk dengan Rasulullah, duduk dengan engkau Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Jadi Allah Taala tidak membenarkanlah orang-orang yang sentiasa menyeru di sisi kepada Allah Taala ni sentiasa berada dalam majlis Rasulullah. Kena sentiasa ada dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu tentang ayat ini. Jadi mereka menyeru, yad'una, mereka menyeru. Okey, menyeru kepada siapa? Okey, menyeru kepada siapa? Maka di sini kalau kita lihat rabba. Okey, rabbahum. Di sini ada dua kalimah, satu rabba, satu hum. Okay, kenapa Rabba dibaca dengan baris atas? Kerana Allah, Rabba ni maksudnya Tuhan. Tuhan inilah tempat mereka menyeru. Maka kalau mereka menyeru kepada Allah, okay, perkataan Rabba ini dikena baca dengan baris atas. Kerana dia adalah kedudukan atas. Kenapa kedudukan atas? Kerana dialah tempat suruan itu berlaku. Dia adalah tempat suruan itu berlaku. Jadi orang mukmin ini menyeru. Menyeru kepada siapa? Rabbahum. Menyeru kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Rabbah baca dengan bacaan baris atas. Macam ni lah. Saya memanggil Zaid. Ad'u Zaidan. Okay? Saya memanggil Zaid. Contohnya. Ad'u. Saya memanggil ataupun menyeru Zaidan. Zaidan ni orang yang kena panggil ni kena baca dengan bacaan atas. Dengan bacaan baris atas. Ad'u saya. Ni saya. Ni fi'il mudhari' juga. Saya. Okey. Ad'u ni da'ain waw ni maksudnya menyeru. Memanggil. Memanggil siapa? Zaidan. Kita baca baris atas. Sama kat sini, yad'u, mereka menyeru. Menyeru siapa? Rabbah, Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan mereka. Okey, Tuhan mereka. Jadi Rabbah di sini kemudian dia bercantum dengan dhamir muttasil. Ingat lagi dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan kalimah sebelumnya. Dia ada dua kan? Dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Di sini Rabbahum, hum di sini adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Pihak keberapa? Pihak ketiga, mereka. Bukan awak. Pihak ketiga, mereka. Okey, mereka ramai ke? Ramai. Okey, ramai. Kerana pembincangan di sini tentang ramai. Kan ramai. Iaitu orang-orang yang sahabat baginda ni ramai. Okay, Rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, al-ghadati, waktu pagi. Bi haraf jar. Al-ghadati, isim zaraf zaman. Okay, isim zaraf zaman. Dan dia al-ghadati baca dengan baris bawah. Sebab apa baca dengan bil ghadati, baca dengan baris bawah? Kerana sebelumnya ada haraf jar. Okay, sebelumnya ada haraf jar. Okay, selesai.
Ustaz nak tanya, ayat sama ya, ada dekat surah Kahfi kan? Macam buku lama ni dekat surah Kahfi. Ni yang Ustaz buat ni Al-Am kan? Ayat 52, surah Kahfi ayat 28. Ada dalam ni. Dalam buku lama lah, saya buku lama surah Kahfi ayat 28. Ya Ustaz. Hanya buku lama Al-Kahfi. 8. Ayat yang sama ke? Surah Kahfi? Potongan ayat yang sama lah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah. Oh, okey. Kalau surah Kahfi, ayat yang samalah kalau macam tu. Tapi cerita lain-lain. Sekejap. Tak apa Ustaz, mungkin sama kot. Kami cuma nak tanya, kenapa Ustaz cakap tadi yad'una tu tadi ada waw sakit, huruf sakit. Kenapa dia sakit? Dia kalau dalam ilmu tajwid dia panggil huruf mad, tapi dalam bahasa Arab dia panggil huruf sakit. Huruf sakit ni kenapa disebutkan huruf sakit? Kerana ada kebanyakan waktu dia ataupun kebanyakan waktu dia perkataan alif, waw dan ya ni huruf yang tidak boleh menerima baris. Dia tidak boleh menerima baris. Kerana apa tak boleh menerima baris? Kerana sebab tu ulama mengatakan huruf ni huruf sakit, dia tidak boleh menerima baris. Sebab tu dikatakan alif waw ya tu adalah huruf sakit dalam bahasa Arab. Dia panggil huruf illah. Selain daripada alif waw ya, huruf sihat. Itu pengkelasan tentang huruf-huruf di dalam bahasa Arab. Sebab apa dia sakit? Pertama, tak boleh menerima baris. Ada waktu-waktu dia terpaksa dibuang. Macam tadi lah yada'u tu asalnya yada'u ada dua waw. Tapi dibuang. Dibuang waw yang pertama tu kerana apa? Kerana berturut-turut huruf sakit. Dan berturut-turut huruf sakit tu dua-dua tak boleh menerima baris. Jadi macam mana kita nak baca kalau dua huruf dia tidak boleh menerima baris? Maka cara dia adalah dengan membuang salah satu huruf. Itu sebab tu dia panggil huruf sakit. Okey, jadi dalam ayat Quran ni ada 3 lah. Yad'una rabbahum. Okey, yad'una rabbahum. Okey, ada 2. Yad'una rabbahum bil ghadati ni dia ada satu surah Al-An'am yang kita bincang ni. Yang kedua yang buku lama lah suratul Kahfi pada ayat yang ke-28. Okey. Nah, dia tu mungkin huruf sakit. Kalau yang lain macam huruf ya, huruf dal, huruf ain, huruf nun, itu semua tu huruf sihat. Huruf waw, huruf sakit. Okey. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada suratul Baqarah. Ayat yang ke-63. Okey, kemudian warafa'na fawqakumut tura. Warafa'na fawqakumut tura. Okey, baik. Maka perkataan fawqa. Fawqa ni di atas. Okey, di atas. Dia adalah isim zaraf makan, tempat. Menunjukkan arah sesuatu. Okey, baik. Warafa'na di sini pun adalah ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okey, ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okey, waw ni ataf Ataf.
Okay, yang kita lihat ni rafa'na. Rafa'na. Rafa'na ini adalah fi'il madhi. Okay. Antara cara kita nak mengenal fi'il madhi ni, biasanya fi'il madhi ni dia lihat pada hujung kalimah macam ni. Rafa'na, okay, nun. Okay. Wa rafa'na, na kan, na ni kami. Okay, sebelum na ni baris mati. Wa rafa'na. Na ni maksudnya kami. Sebelum kami ni huruf ain. Sebelum na ada huruf ain dan ain ni mati. Itu biasanya macam itulah fi'il madhi. Okey. Wa rafa'na, dan telah mengangkat. Siapa yang mengangkat? Kami yang mengangkat. Jadi kalau fi'il, kalau kalimah ayat yang bermula dengan fi'il, kita dah tahu apa maksud kepada rafa'. Maksudnya mengangkat. Okey, mengangkat. Cuma kita kena cari siapakah yang melakukan perbuatan rafa'. Siapakah yang melakukan perbuatan mengangkat. Jadi wa rafa'na, dan telah angkat. Dan telah kami mengangkat. Na ni kami. Kami ni adalah pelakunya. Okay. Kami ni adalah maksudnya pelaku. Kami mengangkat. Itu Allah lah. Okey, jadi bila kita sebut wa rafa'na, okey, kami telah mengangkat apa yang Allah Ta'ala angkat. Yang ini kena lihat kepada kalimah isim yang mana kedudukannya kedudukan atas. Kalimah isim yang mana kedudukannya kedudukan atas. Di sini kalau kita baca wa rafa'na fawqakumut ra. Ra baca dengan bahagian atas. Kenapa dibaca dengan bahagian atas? Kerana ini adalah objek yang diangkat. Lepas tu kena baca at-tura. Kalau baca at-turu, kena baca at-tura. Baca dengan baris atas. Sebab apa? Kerana ini adalah objek yang diangkat. Iaitu gunung. Gunung Tursina. Okey, yang diangkat. Diangkat ke mana? Fauqakum, atas kamu. Okey, di atas kamu. Jadi fauqa ni menunjukkan arah lah. Arah sesuatu benda yang diangkat. Jadi gunung tadi diangkat di atas mereka. Fauqa, isim zarah makan. Dan saya pernah sebut sebelum ini, isim zarah makan, bila sebut atas, maka kadang-kadang kita tidak memberi faham atas apa. Maka dia perlu disandarkan kepada kalimah selepasnya. Maksudnya fauqa ini mudhaf. 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 Kum mudhafun ilaih. Dia selalunya macam itulah isim zarah makan. Mudhafun ilaihi. Okey. Fauqakumut tura. Maka maksud di sini Allah Ta'ala telah mengangkat at-tura, gunung Tursina, fauqa, di atas kamu. Di atas kamu ni maksudnya Bani Israel. Okay, Bani Israel ini mereka sebenarnya buat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Biasanya mereka buat perjanjian dengan Allah Ta'ala, iaitu mereka akan beramal dengan Taurat. Okay, mereka akan beramal dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. Pada Nabi Musa. Tapi setelah diturunkan Taurat ni, mereka tak nak beramal. Mereka tidak mahu beramal di dalam kitab Taurat kerana apa? Mereka mengatakan susah. Amalan-amalan, syariat-syariat di dalam kitab Taurat itu sukar untuk mereka laksanakan. Maka mereka tak nak beramal. Tak nak beramal. Maka Allah Ta'ala mengangkat gunung Tursina, diletakkan di atas kepala mereka. Itu orang Bani Israel ini dia agak dia kedegak sikit. Dia macam susah untuk beramal. Maka Allah Ta'ala beri dua pilihan lah. Sama ada dihimpapkan gunung Tursina ini ataupun mereka beramal dengan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada mereka.
Itu tentang ayat ini. Wa rafa'na fawqakumut tur. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita masuk kepada ayat yang berikut iaitu suratul Anbiya. (88). Okey. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Okey. Baik. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Okey, pertama kami tidak ja'alna menjadikan. Okay, wa tu ataf, wa tu dan, ma tidak. Okey, ma tidak. Ja'al menjadikan na kami. Okey, kami menjadikan li basharin bagi basharin seorang manusia. Okey, seorang manusia min qabli sebelum engkau, min qablika sebelum kamu Muhammad, al-khulda kekal. Baik. Pertama waw. Waw di sini ataf dan ma di sini tidak. Masih ingat lagi tidak haraf nafi. Okey, haraf nafi. Ya. Warna pink, pink B. Yang ini lah yang pernah kita belajar, haraf nafi, ma. Okey, ma. Haraf nafi. Baik. Okay, pertama ataf. Ma nafi, haraf nafi. Tidak. Ja'alna. Ja'alna kalimah apa? Tadi saya dah sebut ada huruf na tadi. Kami. Sebelum na tu baris mati. Ini fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Okey. Ja'alna kami jadikan. Jadi na ni adalah pelaku dia. Pembuat. Pelaku. Perbuatan mesti ada pelaku. Kami menjadikan. Okey, tidak kami menjadikan. Menjadikan apa? Okey. Untuk kita faham ini, kita akan cari apa yang Allah Ta'ala jadikan. Di sini al-khulda. Al-khulda inilah yang benda yang Allah Ta'ala tidak jadikan kepada manusia. Khulda. Sebab tu baca dengan baris atas. Yang ni benda yang Allah Ta'ala tidak jadikan. Okay? Sebab tu baca dengan baris atas. Okay? Dan tidak kami jadikan. Jadikan apa? Tidak jadikan apa? Al-khulda. Kekal. Libasharin bagi seorang manusia pun min qablika sebelum kamu. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala telah mematikan mereka-mereka yang hidup sebelum daripada Rasulullah. Okay. Okay. Jadi li haraf jar. Okay. Haraf jar. Basharin. Sebab itulah basharin baca dengan baris bawah. Basharin. Sebab apa dengan baca baris bawah? Kerana sebelumnya ada haraf jar. Okay. Basharin ini maksudnya manusia. Okay. Manusia
disebut sebagai basyarin ini manusia. Okey. Kerana apa? Kerana manusia ini mempunyai kulit. Kulit yang kita ada sekarang ni dia panggil bishrah. Kita ni bukan makhluk yang bersisik. Kita ni bukan makhluk yang berbulu macam beruang, bukan. Macam harimau, tidak. Kita ni mempunyai kulit yang tersendiri. Kulit yang tersendiri inilah yang kita gelarkan kita ni bashar. Okey, kerana apa? Kerana dilihat daripada kulit manusia. Kulit manusia ni unik. Tak sama dengan ayam, tak sama dengan burung, tak sama dengan harimau, tak sama dengan biri-biri, kambing dan sebagainya. Kita ada kulit yang tersendiri. Sebab itu disebut sebagai bashar. Manusia ni sebagai bashar kerana melihat daripada kulit manusia yang macam yang kita ada sekarang ni. Okey. Itu sebab dipanggil bashar. Okey. Kemudian li basyarin, bagi seorang manusia pun, mana-mana manusia. Basyarin ni dia panggil isim am. Isim am. Mana-mana manusia pun tak hidup. Okey. Allah Ta'ala matikan. Min qablika. Min haraf jar. Qabli. Yang ni isim zaraf zaman lah. Isim zaraf zaman. Okay. Sebelum siapa? Qabl. Ka. Ka. Jadi isim zaraf zaman ini dia sandar kepada ka. Dia sandar kepada ka. Jadi qabli mudhaf. Mudhaf. Ka mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaih. Kalau kita lihat basyarin ni, dia saya tinggikan sikit kita punya pengajian ni. Dia kalau al-bashari, al ada alif lam, al-bashari. Okey, yang ni ada alif lam, isim yang ada alif lam, ini nama khas, kata nama khas. Okay, kalau tak ada alif lam, basyarin, tanwin. Basyarin. Basyarin. Contoh. Okay, saya tiru bagi dua lah. Bagi bawah. Basyarin. Ini tak ada alif lam. Ini kata nama am. Okay, kata nama am. Maksud di sini, mana-mana manusia pun yang mana ada hidup sebelum daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, Allah Taala telah mematikan. Sebab apa ayat ini Allah Taala jelaskan begini? Kerana golongan-golongan musyrik mengatakan Muhammad ni akan mati. Okey. Jadi Muhammad ni akan mati, akan meninggal dunia. Dia kata macam tu. Maka turunlah ayat ini, wama ja'alna, dan tidak kami jadikan kekal mana-mana manusia sebelum Muhammad. Jadi itu adalah satu benda yang berlaku. Rasulullah akan meninggal dan semua manusia akan meninggal. Semua tidak akan kekal. Kalau kamu kata Muhammad itu akan mati, kamu juga akan mati nanti. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, dan kami tidak jadikan mana-mana manusia pun kekal sebelum daripada Muhammad. Apa maksudnya? Semuanya telah mati. Semuanya akan mati. Itu maksud pada ayat ini. Okey, al-khulda isim lah kerana dia ada alif lam. Okey, sebab apa baca al-khulda, baca dengan baris atas? Kerana inilah objek yang tidak Allah Ta'ala jadikan. Inilah objek yang Allah Ta'ala tidak menjadikan. Kekal. Kekal ini tidak berlaku kepada mana-mana manusia. Semuanya akan meninggal dunia. Okay, boleh? Seterusnya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kullama nadijat, kullama setiap kali.
nadijat, hangus. Apa yang hangus? Juluduhum, kulit-kulit mereka. Badalnahum, kami gantikan mereka julu dan kulit ghairaha, yang lain. Julu dan kulit baru ghairaha, yang lain. Baik, ini cerita tentang azab api neraka. Yang pertama, kullama. Kullama setiap kali. Jadi setiap kali ini menunjukkan kepada masa. Jadi isim, saraf, zaman. Isim, saraf, zaman. Kullama. Okey. Baik. Kedua, nadijat. Nadijat. Nadijat ni hangus. Ini fi'il madhi. Telah hangus. Fi'il madhi. Antara kita nak kenal fi'il madhi, jadi mudah kita nak macamlah ada huruf ta yang mati di belakang. Ta ni menunjukkan perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Ta ni menunjukkan perempuan. Okey, macam qad qamat as-salatu. Kan dalam iqamah qad qamat. Qamat. Ini tanda dia fi'il madhi. As-salatu. Okey, sesungguhnya hampir-hampir didirikan as-salatu. As-salatu. Okey, qamat telah mendirikan ataupun hampir-hampir didirikan oleh as-salatu. Jadi ta ni menunjukkan fi'il madhi. Ta yang mati ni dia menunjukkan kalimah nun dad dengan jim ni adalah fi'il madhi. Okey, nadijat, telah hangus. Apa yang hangus? Kita kena lihat kalimah isim yang berbaris depan. Isim yang berbaris depan. Juluduhum. Sebab tu dan kena baca bagi depan. Kerana julud ini, kulit ini yang hangus. Nadijat telah hangus. Apa yang hangus? Juludu, oleh kulit-kulit mereka. Julud ni dipanggil jamak taksir. Jamak taksir. Okay, kalau satu kulit dipanggil jildun. Jildun. Macam kita jilid kan, jilid buku. Saya dah jilid dah buku ni, maksudnya saya telah buat kulit kepada buku. Jildun. Daripada perkataan jild. Jild tu maksudnya kulit. Ni kalau satu kulit. Kalau banyak kulit, juludun, jamak taksir. Okay. Jamak taksir ini, hukum dia adalah seperti seorang perempuan. Itu dalam bahasa Arab lah, dia punya kaedah dia. Jamak taksir, taksir ini, hukum dia adalah, ataupun jantinanya adalah perempuan. Selalu macam tu. Okay, sebab tu dia gunakan kalimah fi'il ini ada ta. Ta yang menunjukkan perempuan. Sebab apa? Kerana perbuatan ini dilakukan oleh julud. Julud, iaitu kulit-kulit. Dan julud itu adalah jamak taksir. Okay. Telah hangus. Oleh apa hangus? Apa yang hangus? Juludu. Kulit-kulit mereka. Jadi julud, kemudian dia bercantum dengan hum. Juluduhum. Julud mudhaf. Kulit mereka yang berada ahli neraka lah. Hum mudhafun ilaih. Okey, apa yang berlaku? Setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus terbakar, apa yang berlaku? Badalnahum. Kami menggantikan. Badal, menggantikan. Okey. Badal, menggantikan. Okey. Tadi saya dah sebut tadi, ni ada na kami. Okey, ada na kami, sebelum na tu baris mati. Maka di sini fi'il madhi. Juga fi'il madhi.
Badal menggantikan. Siapa yang menggantikan? Na, kami. Kami ni pelaku. Okay. Badal fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Kami menggantikan mereka. Kami menggantikan mereka. Hum ni inilah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Okay, pihak ketiga lah, iaitu orang-orang yang berada di dalam neraka. Pihak ketiga lah mereka. Okay. Badalna, kami menggantikan mereka, kami menggantikan akan mereka. Apa yang Allah Ta'ala gantikan? Juludan. Ini objek yang Allah Ta'ala gantikan. Sebab tu kena baca dengan baris atas. Kerana apa? Juludan ini adalah objek yang Allah Ta'ala gantikan. Nampak tak? Julud ni ada dua kalimah. Satu baca bagi depan, satu baca bagi atas. Dua-dua tu maksudnya kulit. Julud di sini pun kulit, julud di sini pun maksudnya kulit. Tapi kenapa yang ni baca bagi depan, yang ni baca bagi atas? Kerana kedudukan berbeza. Sebab tu saya tekankan tadi tentang kedudukan. Kalau di sini, julud di sini, kenapa baca bagi depan? Kenapa kedudukannya depan? Kerana dia adalah dipanggil pelaku, fa'il, pelaku. Maksudnya, perbuatan nadijat ini dilakukan oleh julud, dilakukan oleh kulit. Okay. Juludan di sini baca dengan baris atas kerana apa? Kerana julud di sini, kulit di sini, kedudukannya iaitu objek yang kena ganti, yang Allah Ta'ala gantikan. Okay, sebab tu baca dengan baca baris atas. Kerana dia adalah objek yang Allah Ta'ala gantikan. Itu sebab tu, perkataan sama, tapi oleh kerana kedudukan berbeza, satu baca bagi depan, satu baca dengan baris atas. Okay. Julu dan kulit. Ghairaha, yang lain. Ghairaha ni yang lain, ni sifat lah. Nanti kita akan bincang tentang ni sifat. Sebab tu dia terjemahkan dengan yang. Sifat. Dia isim lah. Ghairah ni isim. Okay, kemudian dia mudhaf. Dia mudhaf. Kemudian ha. Ha ni mudhafun ilaih. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, ya. Okay, jadi di sini menurut Ibnu Umar, menurut tafsiran sahabat yang menjelaskan tentang ayat ini, berkata kulit yang digantikan itu kulit yang berwarna putih seperti warna kertas. Bila bakar hangus, Allah Ta'ala gantikan kulit baru. Okay. Dan saya nak fokuskan apa tadi? Juludan saya nak jelaskan sikit tentang julud di sini, kulit di sini. Kalau kita perhatikan, perkataan julud pertama disebut di sini, yang kedua disebut di sini. Okay. Kalau kita lihat perkataan julud dan diulang, julud pertama disebut, kemudian disebut julud kali kedua. Dan julud kali kedua ini dalam bentuk tanwin begini, okay, dinamakan isim am. Isim am. Okay, isim am ni maksudnya kalimah yang tidak ada alif lam dan diletakkan tanwin. Juludan. Okay, dia ada satu lagi al-juludah. Okay, al-juludah contoh. Kita letak al-juludah.
Ni isim khas. Isim khas. Maksud sama, juludan di sini maksudnya kulit. Al-juludah pun maksudnya kulit. Okay. Cuma di sini kata nama khas. Kata nama khas. Isim khas ataupun kata nama khas. Sebab dia ada alif lam. Okay, yang ni kata nama am. Dia tidak ada alif lam. Okey, dalam bahasa Arab, apabila dia ulang, tadi dah sebut julud. Okay, kulit. Kemudian dia sebut pula kulit kali kedua. Dalam bentuk isim am ataupun kata nama am. Kata nama am. Okey, dia bermaksud kulit yang Allah Ta'ala gantikan ini adalah kulit yang lain. Kulit yang lain. Yang baru. Kulit yang lain. Okey, kalau dalam bentuk kata nama am. Kulit yang lain. Okay, kulit yang lain. Okay, kalau Allah Ta'ala, kalaulah diulang dengan al-juludah, ada alif lam, kata nama khas. Okay, kata nama khas. Itu biasa berlaku macam itulah, kata nama khas. Okay, diulangkan julud kali pertama, kemudian dia ulang balik perkataan julud dengan ada alif lam. Maka julud kalau diulangkan dengan alif lam, kata nama khas ini adalah kulit yang sama. Kulit yang sama. Kulit yang sama, cuma dia baiki semula. Dia tak tukar kulit tu, tapi dia daripada kulit yang sama dijadikan elok semula. Tapi di sini diulang dengan julu dan kata nama am. Jadi kulit yang Allah Ta'ala jadikan ni adalah kulit yang baru. Hancur kulit lama, Allah Ta'ala jadikan kulit yang baru. Bukan Allah Ta'ala baiki kulit yang lama tu, tak. Tetapi Allah Ta'ala gantikan dengan kulit yang lain. Kulit yang lain. Itu kalau diulangkan dengan perkataan julu dan dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk kata nama am. Sama dengan ayat Quran yang inna ma'al usri yusra. Okey, al-usri yusra. Al-usri yusran kan? Yusran. Okey, inna ma'al usri yusra. Jadi di sini kalau kita lihat dalam alam nasrah. Okay. Yusra. Inna ma'al usri yusran. Yusran. Okay. Di alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Okey. Okay, di sini kalau kita lihat perkataan usri ni kesusahan, kesukaran, kesusahan. Kesusahan. Yusra maksudnya kesenangan. Dalam ayat itu Allah Ta'ala ulang al-usri, al-usri, dua. Al-usri, al-usri. Kemudian kesenangan Allah Ta'ala pun ulang juga. Yusran, yusran. Tapi kalau kita lihat, pengulangan itu berlaku berbeza. Satu, ada alif lam. Al-usri ada alif lam. Diulang dengan alif lam. Jadi ulama mengatakan, jadi kesusahan dalam ayat itu adalah kesusahan yang sama. Kesusahan yang sama. Kenapa kesusahan yang sama? Kerana pengulangannya itu ada alif lam. Kata nama khas. Jadi al-usri pertama dengan al-usri yang kedua ini adalah kesusahan yang sama. Yusran, yusran. Yusran ni dalam bentuk kata nama am. Okey, dia tak ada alif lam. Yusran, yusran. Maka diulangkan dengan kata nama am. Maka yusran ni kesenangan yang pertama dan kesenangan yang kedua ni kesenangan yang lain-lain. Lain-lain.
bukan kesenangan yang sama. Maka daripada ayat ini, ulama faham alif lam dengan tak ada alif lam ini menunjukkan setiap kesusahan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya akan didatangkan dua kesenangan. Setiap satu kesusahan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya, maka didatangkan dua kesenangan berdasarkan ayat ini. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Okay. Jadi juludan pun samalah. Juludan tu kulit yang Allah Ta'ala gantikan itu adalah kulit yang lain, bukan kulit yang sama. Boleh ya? Maka ayat ini menjadikan, kalau kita baca satu kisah seorang saintis Jepun, dia masuk Islam kerana ayat ini. Okay? Kerana kajian dia berkenaan dengan kulit. Dia kata kulit ni kalau kena api memang sakit. Tapi lepas kulit tu dah tak ada, kena api dah tak rasa panas api tersebut. Jadi bila dia baca ayat ini, dia menunjukkan bahawa ayat Quran ini merupakan ayat yang mempunyai i'jaz, ilmu, mempunyai suatu ilmu yang sangat tinggi. Maka dia pun masuk Islam berdasarkan ayat ini. Okey, seterusnya kita masuk kepada muka surat 89. Kemudian summa fussilat min ladun hakimin khabirin. Baik. Ladun di sisi dia adalah maksudnya isim, zaraf, makan. Isim, zaraf, makan. Menunjukkan kepada ruang tempat. Summa ataf. Kemudian fussilat dijelaskan min ladun secara fussilat dijelaskan secara terperinci min ladun dari sisi hakimin Allah yang maha bijaksana, khabirin lagi maha mengetahui. Okey. Summa kemudian fussilat. Kalimah apa fussilat? Tadi saya dah jelaskan ada huruf ta mati di hujung ni. Dia menunjukkan kepada fi'il madhi. Fi'il madhi. Fussilat. Dijelaskan secara terperinci. Min haraf jar. Haraf jar. Min. Ladun isim zaraf makan. Isim zaraf makan min ladun di sisi. Maka di sisi ini kita takkan faham melainkan dia mesti bersandar dengan kalimah selepasnya. Sebab itulah al-hakimin baca dengan baris bawah. Kenapa hakimin baca dengan baris bawah? Kerana ladun adalah mudhaf. Adalah mudhaf. Hakimin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Okey, ya. Khabirin lagi maha mengetahui. Khabirin lagi maha mengetahui. Maka khabirin ini dinamakan kalimah yang mengikut hakimin. Hakimin baca dengan baca baris bawah. Khabirin pun bacaan dengan baris bawah. Jadi hakimin adalah sifat bagi Allah. Khabirin juga sifat yang kedua bagi Allah Ta'ala. Jadi kedua-duanya kalimah isim lah. Hakimin kalimah isim kerana ada tanwin baris bawah. Khabirin pun kalimah isim kerana tanwin dan bacaannya baris bawah. Okey, boleh ya? Jadi kita punya perbincangan adalah ladun di sisi Allah Ta'ala. Okay, baik. Seterusnya, ayat yang berikut suratul Yusuf, ayat yang ke-25. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا
sayyidaha ladal bab. Baik. Baik. Kita punya perbincangan adalah lada. Okey, lada maksudnya di muka pintu. Lada maksudnya di sisi ataupun di muka pintu. Maksudnya di sini isim zaraf makan tempat. Okey. Waqaddat. Pertama waw. Waw ni adalah ataf. Ataf maksudnya dia menyambungkan ayat sebelumnya dengan ayat ini. Okey, waqaddat. Qaddat kalimah apa? Saya telah jelaskan ada huruf ta yang mati. Dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Qaddat maksudnya mengoyakkan. Mengoyak. Mengoyak secara memanjang. Okey, qaddat maksudnya mengoyak. Macam baju ni, baju kita ni. Dia memanjang ke bawah lah. Memanjang ke bawah, koyak macam tu. Okey, kalau satu lagi qatta. Kalau qatta, qatta ini mengoyak, melentang. Qaddat maksudnya mengoyak. Mengoyak secara memanjang ke bawah. Okay, jadi qaddat ini fi'il madhi dilakukan oleh seorang perempuan. Macam mana kita tahu perempuan walaupun tak ada nama kat sini, iaitu ada huruf ta yang ini. Ta ni menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh perempuan, iaitu Zulaikha. Siti Zulaikha itulah. Zulaikha. Okey, Zulaikha dia telah qaddat, telah mengoyakkan. Mengoyakkan apa yang dia koyakkan? Qamisahu. Qamis, baju. Baju gamis. Qamisa. Sebab tu qamisa ni baca bagi atas. Sebab apa baca bagi atas? Kerana inilah objek yang dia koyak. Ni objek yang dikoyak. Okey. Dan telah mengoyakkan oleh seorang perempuan apa yang dikoyakkan? Qamisa. Qamisa baju gamis. Baju gamis ni baju siapa? Tengok dia sandarkan kepada hu. Hu ni kan dhamir muttasil lelaki. Dhamir muttasil lelaki. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi Yusuf. Kerana dhamir hu ni merujuk kepada lelaki. Okay, seorang lelaki. Okay, jadi baju Nabi Yusuf itu dikoyakkan. Dikoyakkan secara memanjang. Okey, koyakkan itu berlaku min duburin, okey, dari belakang. Min haraf jar. Min haraf jar. Duburin. Kenapa baca duburin? Baca dengan bacaan dengan baris bawah duburin. Kerana sebelumnya itu adanya haraf jar. Min duburin belakang. Jadi ini adalah isim lah. Okay, isim. Duburin. Jadi berlaku koyakan baju Nabi Yusuf itu secara memanjang dari belakang. Bukan dari depan tapi dari belakang. Okay. Itu selesai ayat dia. Okay, ayat ni cukup. Waqaddat qamisahu min duburin. Okay, jadi ditambahkan lagi wa alfaya. Wa ni ataf. Nak sambung lagi cerita. Okay, wa alfaya. Ni ataf. Dan alfaya. Alfaya ni fi'il madhi. Okay, wa alfaya. Dia asalnya alfa saja. Alfa, alif, lam, fa, ya. Okay, alif ni menunjukkan dua orang. Dua orang pelaku. Wa alfaya maksudnya dan kedua-duanya mendapati. Alfaya maksudnya dan kedua-duanya mendapati. Daripada mana kedua-dua ni? Daripada alif. Alfaya ni fi'il madhi. Okay.
Dan kedua-duanya iaitu Nabi Yusuf dan Zulaikha mendapati apa yang dia dapati. Apa yang dia jumpai. Apa yang dia nampak. Sayyidah. Sebab tu Sayyidah baca bagi atas. Sebab apa? Inilah objek yang mereka dapati. Objek yang didapati. Okay. Mereka mendapati Sayyidah. Okay. Sayyidah ni suami. Okay. Jadi kalau saya lihat dalam tafsir, Sayyidah ni suatu panggilan daripada bangsa Al-Qibti. Suatu panggilan suami. Suami mereka dipanggil Sayyid. Itu disebut oleh bangsa Al-Qibti. Bahasa Qibti ni bahasa Mesir. Bangsa Mesir ni dipanggil Al-Qibti. Kalau Fir'aun tu bangsa Qibti lah. Fir'aun. Okay? Fir'aun tu adalah bangsa Al-Qibti. Macam Nabi Yusuf, Nabi Musa itu adalah Bani Israel. Jadi di zaman Nabi Musa ini, Bani Israel ditindas oleh bangsa Qibti. Okay? Di zaman Nabi Musa AS, bangsa Nabi Musa itu adalah Bani Israel dan mereka ini ditindas oleh bangsa Al-Qibti. Bangsa yang hidup di Mesir, pemerintah dia dinamakan sebagai Fir'aun. Jadi semasa Nabi Yusuf ini, pemerintah yang disebut sebagai Fir'aun di zaman Nabi Yusuf ini adalah pemerintah yang baik. Anak dia tu yang hidup di zaman Nabi Musa itulah Fir'aun yang jahat. Jadi Sayyidah ni satu panggilan suami oleh bangsa Al-Qibti. Maka disebut As-Sayyidah. Okey, Sayyidah. Maka Sayyidah ni dibaca dengan bacaan baris atas. Okey, bacaan baris atas. Sayyidah, suami. Suami siapa? Suami ha, disandarkan kepada ha. Okay, disandarkan kepada ha. Ha ni kan perempuan. Dhamir muttasil perempuan. Dhamir muttasil seorang perempuan. Okey, seorang perempuan. Okey. Jadi kenapa dia berlaku penyandaran ini? Iaitu nak menjelaskan suami perempuan yang telah menarik baju Nabi Yusuf. Mereka mendapati suaminya berada ladal bab di muka pintu. Jadi lada isim zaraf makan dan dia kita takkan faham melainkan kena sandar kepada al-bab. Jadi lada mudhaf, al-babi, sebab tu baca al-babi. Ba ni baca baris bawah. Kerana apa? Kerana al-bab di sini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Ini panjang kita punya bincang. Okey, boleh mudhafun ilaihi. Okey. Ada soalan? Qamisa tadi mudhaf, hu tu mudhafun ilaih. Qamisa tu mudhaf, hu tu mudhafun ilaih. Hu tu nak katakan baju itu milik Nabi Yusuf. Okey, qamisa mudhaf, hu tu mudhafun ilaih. Okey. Ada soalan berkenaan dengan ayat ini? Kita dah masuk 10.30. Okey, kalau tidak ada, saya rasa kita berhenti setakat ini dahulu. Dah 10.30. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ini. Okay, semoga membawa manfaat dan saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.